Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke seminar SPM Online 2021 dibawakan khas oleh Mahir Tutor dengan kerjasama MMU, Universiti Multimedia dan Celcom. Terima kasih MMU dan Celcom. Apa khabar adik-adik hari ini? Semua dah cerdas, dah ready ke? Dah sarapan pagi ke semuanya? Tahniah dan syabas sebab adik-adik dah join kelas pagi ni. Mana kawan-kawan yang belum masuk lagi dalam live sekarang, jangan lupa share link dekat diorang, okey? Ajak ramai-ramai join seminar hari ni sebab kita ada panel cikgu-cikgu yang best dan seronok untuk berkongsi tips and tricks serta teknik-teknik bijak nak jawab soalan. Lagi-lagi yang nak SPM bulan depan kan? Sebelum kita mulakan, pastikan adik-adik berada di dalam keadaan yang selesa dan bersedia, okey? Ada masa lagi ni, mana-mana yang tak ambil buku nota ke, nak ambil pen dulu, boleh ambil untuk catat perkara penting sepanjang seminar hari ni. Sekiranya adik-adik ada soalan yang ingin ditanyakan kepada ahli panel kita sebentar nanti, adik-adik boleh tuliskan di ruangan komen ya. Saya akan bacakan selepas pembentangan ahli panel kita nanti. Untuk makluman semua, Mahir Tutor terkini telah mencecah lebih 50,000 orang pelajar di seluruh negara di mana adik-adik boleh mengakses bahan pengajaran untuk 16 subjek SPM secara percuma. Adik-adik boleh akses bahan-bahan tersebut melalui website kami di planetmahir.com/tutor pada bila-bila masa saja dan di mana jua anda berada. Adik-adik juga boleh mengikuti pengajaran setiap subjek sama ada tingkatan 4 atau tingkatan 5 sebagai ulang kaji pengajaran dan persiapan akhir sebelum menduduki SPM pada bulan hadapan. Semua kelas pengajaran telah direkod dan boleh diakses secara VOD iaitu video on demand. Bagi adik-adik yang belum mendaftar, boleh PM kami sama ada di Facebook Planet Mahir atau di Instagram Mahir Twitter. Dan jangan lupa untuk like, follow, subscribe dan share ke semua platform social media kita di YouTube, Facebook, Instagram dan TikTok Mahir Twitter dan Planet Mahir. Okey, baiklah. Untuk sesi pada pagi ini, kita akan ditunjuk ajar macam mana nak tackle soalan untuk subjek kimia ni. Kan? Panel kita yang akan mengajar hari ini adalah Cikgu Marlina binti Mat Napes. Cikgu Marlina merupakan guru cemerlang kimia yang kini mengajar di Sekolah Menengah Sains Selangor. Beliau berasal dari Keluang Johor dan mendapat pendidikan di peringkat sarjana muda kejuruteraan kimia di Universiti Teknologi Malaysia dan seterusnya di peringkat sarjana pendidikan kimia di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Beliau telah berpengalaman dalam bidang pengajaran kimia selama 14 tahun. Lama tu. Cikgu Marina juga merupakan salah seorang panel penggubal dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP, bahagian pembangunan kurikulum BPK Kementerian Pendidikan Malaysia di KPM. So, adik-adik, are you ready? Jom kita timba ilmu dengan Cikgu Marlina. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey, terima kasih Idina. Okey, so tambah sikit Idina, saya berpengalaman tahun ini adalah tahun yang ke-19 dalam pengajaran ada sebagai pendidik kimia lah. Okey, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, diharapkan semua pelajar telah bersedia. Okey, kita cuba, cikgu cuba membantu anda semua untuk menjawab soalan kimia yang mungkin anda nampak agak sukar dalam keadaan pandemik ini. So cikgu telah menganalisis beberapa bentuk soalan juga yang kita dapati pelajar agak sukar lah untuk memahami. Okey, so tanpa buang masa, cikgu terus share screen. Idenya saya boleh teruskan ke? Boleh. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kepada pelajar Idina, dengar ke Idina? Ya cikgu, saya dengar. Dengar ke? Okey, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita tengok pelajar pada hari ini, okey, untuk kimia. So untuk pengetahuan anda semua, okey, untuk tingkatan 4, okey, pembelajaran awak selama 2 tahun, okey. Ini adalah topik-topik dalam pembelajaran kimia seperti bagi tingkatan 4 iaitu jirim dan struktur atom,
konsep mol, formula dan persamaan kimia, jadual berkadar unsur, ikatan kimia, asid, base dan garam, kadar tindak balas bahan buatan dalam industri, keseimbangan redox, sebatian karbon, termokimia, polimer dan kimia, konsumer dan industri. So di sebelah ini adalah silibus bagi kimia tingkatan 4. Okey, cikgu teruskan. Okey. So yang pertama kita rujuk pada format pentaksiran kimia KSSM bermula SPM 2021. So untuk format pentaksiran ini adalah sangat penting supaya pelajar jelas okey apa yang patut dibuat dan apakah yang diukur dalam peperiksaan untuk kertas 1, 2 dan 3 bagi kimia KSSM bermula 2021. So yang pertama kita tengok dulu, cikgu ambil masa sikit untuk cikgu menerangkan secara umum. Okey, kita tahu yang pertama itu kertas objektif 4541/1 iaitu 40 soalan objektif yang mempunyai pilihan jawapan A hingga C dan juga 4 pilihan jawapan A hingga D. So ada beberapa soalan yang pilihan jawapan dia A, B, C dan kebanyakannya adalah pilihan jawapan A, B, C dan D. Di mana anda perlu menjawab semua soalan, jangan tembak-tembak ya. Okey, apa yang disoal dalam kertas 1? Kita tengok. Okey, yang pertama kita lihat tentang mengingat. Mengingat, soalan macam mana tu mengingat? Cikgu cerita sikit, so cikgu harap pelajar semua bersedia dengan pen, okey, ataupun pensel ataupun menggunakan tab untuk mencatat apa yang cikgu sharekan pada hari ini. So untuk kertas 1, 15 soalan 1 hingga 15 itu soalan berbentuk mengingat. Apa maksud mengingat tu? Mengingat ni kalau kira dia adalah soalan yang level yang paling rendah, iaitu pelajar jika baca buku dia mesti tahu jawab soalan ni. Tapi kalau dia tak baca buku, dia memang tak tahu apakah jawapan dia. Contoh, cikgu bagi contoh. 1 hingga 15 ni bentuk dia macam mana? Contoh. Apakah mangkin yang digunakan dalam proses penghidrogenan? Okey, cikgu ambil yang mudah sikit. Okey. Siapakah yang menjumpai atom? Okey, struktur atom. Contoh. Okey, dia tanya tentang di antara berikut yang mana yang menjumpai proton? Di antara berikut siapa yang jumpa elektron? Okey, penemuan-penemuan sesuatu. Siapa yang jumpa? Yang kedua mungkin soalan dia tanya, apakah mangkin yang digunakan untuk proses X? So ada pilihan jawapan A, B, C, D. Ada 4 ataupun 3 pilihan jawapan ini. So bayangkan pelajar, jika anda tak baca, bagaimana anda nak pilih jawapan itu? Sedangkan 1 hingga 15 ni memerlukan kemahiran anda hanya membaca buku dan untuk mengingat. So 15 soalan pertama. Okey. Kita tengok lagi soalan yang berbentuk, okey cikgu, mungkin cikgu tunjuk kat sini, mungkin awak boleh nampak sikit lah yang ni, okey, kejap. Okey yang ni, cikgu pergi yang kat sini supaya awak nampak lagi, okey. So next adalah memahami. Okey, mengingat tadi 15 markah, kertas 2, cuba pelajar tengok pada kertas 2, mengingat. Ada lagi 15 soalan, 15 markah. So, walaupun dia bukan topik yang sama, okey, sekiranya pelajar adalah seorang yang rajin membaca buku, mentalaah, mengulang kaji, so pasti anda dapat skor dengan mudah untuk 15 markah pada kertas 1 dan kertas 2 sebab ini level yang sangat rendah, paling rendah. Okey, yang kedua, soalan berbentuk memahami. Pada kertas 1 ada 15, kertas 2 pun ada 15. Okey, bentuk macam mana soalan memahami tu? Memahami tu dia naik sikit level dia berbanding mengingat. Contoh. Okey, kalau mengingat dia tanya apakah nama kumpulan lain bagi kumpulan 1? Jawapan awak adalah contoh jawapan kumpulan alkali, okey, logam alkali, okey, alkali metal. Tak maaf cikgu lebih pada bahasa Melayu, okey, dan cikgu akan cuba sebaik mungkin untuk dua bahasa, okey. So bila soalan memahami ni, dia tak tanya yang macam tadi, mana berikut yang perlu awak ingat tadi, dia nak tengok awak faham ke tak. Contoh, dia tanya kenapa natrium terletak dalam kumpulan 1. Jadi pelajar kena faham. Macam mana awak faham natrium tu duduk kumpulan 1? Awak tahu berdasarkan daripada nombor proton, bilangan proton dia. Kalau contoh, bilangan proton dia adalah 11. So, bilangan elektron dia adalah 11. So, susunan elektron dia adalah 281. So, valence elektron 1 tu menunjukkan kedudukan dia pada kumpulan 1.
Kalau kala 3, 2, 8, 1 bermakna kat situ adalah 3 petala berisi elektron. So awak nampak, oh memahami macam ni. So awak kena pilih jawapan pada kertas 1 yang mana yang bersesuaian, dan kadang-kadang ada jawapan, 2 jawapan yang hampir sama dan anda dikehendaki memilih jawapan yang terbaik. Dan cuba tengok pada kertas 2 balik. Okey, kertas 2 balik. Memahami ada 15 markah soalan yang berbentuk macam tadi tu. Yang berbentuk macam tadi yang ditanya, kenapa pH asid hidroklorik 1? Kenapa pH etanoik asid, pH dia 5 contoh. So dia nak tengok awak faham tentang konsep tu. Okey, so itu adalah bentuk soalan memahami. Okey, kita pergi lagi. Kertas 1, 8 soalan, okey. Di mana soalan tu, okey, kalau mengingat 1 hingga 15, memahami adalah 16 hingga 30, mengaplikasi berada pada soalan 31 hingga 38. Okey, 31 sampai 38. Apa bentuk mengaplikasi ni? Dan cuba awak jeling dekat kertas 2 tu. Mengaplikasi 32 markah. Markah yang agak besar tu, 32 markah di situ. Okey, so awak tengok kat situ, okey, markah dia tu sangat besar, dan kat sinilah pelajar betul-betul kena memastikan. Okey, kat sini tolong take note betul-betul. Mengaplikasi, apa bentuk mengaplikasi dalam kimia ni? Okey, ya, ada tiga jenis soalan yang berbentuk aplikasi. Okey, yang pertama, pengiraan, calculation, pengiraan. Okey, pengiraan. Yang kedua, menulis persamaan kimia yang kita tahu ada 3. Persamaan kimia yang seimbang, persamaan setengah, ataupun persamaan keseluruhan, ataupun persamaan ionik. So itu adalah jenis persamaan. Apa dia? Yang pertama pengiraan, yang kedua menulis persamaan kimia, yang ketiga aplikasi dalam kehidupan seharian. Contoh aplikasi kehidupan seharian, Pak Ali dia tanam pokok sayur, dia dapati seminggu lepas tu pokok sayur tu tak tumbuh. So dia tanya awak, tolong bantu dia. Bagaimana sebagai pelajar yang belajar kimia, bagaimanakah anda membantu Pak Ali untuk mengatasi masalah ini? Contoh, so awak kena adalah mengaplikasi ni memerlukan ilmu awak cukup. Contoh, dalam kata lain, awak dah faham konsep peneutralan. Awak dah faham konsep apakah bahan-bahan yang hendak digunakan untuk meneutralkan tanah yang dikatakan tanah itu beresid, berpunca daripada mana. So ini memerlukan awak dah faham tentang konsep acid rain, tentang konsep pembakaran, tentang konsep pencemaran disebabkan hujan asid yang efeknya pada tanah terutamanya, dan juga kalau belajar bio dia adalah tasik kan. Okey, so awak kena mengaplikasi, so menggunakan pengetahuan awak tadi yang mengingat tadi dan awak faham tadi, so you dapat aplikasi. Dan cuba tengok pada kertas 2. Kertas 2 mengaplikasi ni 32 markah, agak besar di sini. Okey, cikgu bagi lagi. Okey, nanti kita detailkan tengok nanti. Okey, menganalisis ni soalan yang macam mana? Menganalisis ni level dia tinggi sedikit, dan alhamdulillah dalam kertas 1 menganalisis ada 2 soalan je. Bentuk dia macam mana? Biasa yang memerlukan pelajar membanding beza. Awak tengok 2 benda ni, yang mana satu lah? Apa sebab pemilihan dia? Pelajar perlu membuat pemilihan, perlu memikir banyak kali. Ini adalah bentuk menganalisis. Contoh-contoh soalan menganalisis paling mudah dalam kimia. Menganalisis mesti yang melibatkan membanding beza, mencari persamaan, similarities, dan juga perbezaan, iaitu difference dia. So menganalisis ni lah soalan-soalan yang pelajar yang tak berapa suka. Contoh menganalisis, terangkan dia bagi tiga bahan, dia bagi nilai pH berbeza. Dia tanya mengapakah larutan di atas mempunyai nilai pH yang berbeza. 4 markah, 3 markah. Pelajar pun tak suka soalan ni. Menganalisis ni memang bukan kegemaran pelajar, pengalaman cikgu lah. So awak kena suka. Macam mana cara nak suka? Latihan awak kena banyak, dan awak akan dapat satu solution, satu langkah bagaimana untuk menjawab soalan menganalisis. Sebab kita tengok pada kertas 2 menganalisis sebanyak 25 markah. Soalan macam mana? Banding beza. Banyak dalam kimia banding beza. Kita tengok sikit.
sel kimia, terminal negatif, terminal positif, elektrolisis, anode, cathode, getah, getah terbukan, getah tak terbukan, penggumpalan lateks, sabun, deterjen, kadar tindak balas. Okay, so itu adalah contoh-contoh asid kuat, asid lemah, asid alkali. So dalam kimia terlalu banyak benda yang melibatkan analisis. Okay, analisis dan kata lain membanding beza. Dan last, okay, stop pada kertas 1, kita dah tengok 40 soalan itu. Kita lompat sikit pada kertas 2, menilai mereka cipta. Menilai mereka cipta ni soalan macam mana? Dalam kata lain, soalan yang melibatkan eksperimen, soalan yang melibatkan awak membuat ujian kimia. Okey, awak membuat ujian kimia. Okey, so awak boleh nampak kat sini. Okey, so ini adalah bentuk-bentuk soalan, okey, yang ada yang mempunyai perkaitan dengan mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mereka cipta. So pada kertas 1 40 markah dan pada kertas 2 sebanyak 100 markah. Okey, kat mana serakan markah-markah tu? Mari kita tengok. Okey, kita lompat pada kertas 2 . Okey, kita tengok pada kertas 2. Okey, pelajar, awak kena merancang betul-betul kat mana you kena score. You kena score kat mana? Dalam kata lain, kalau boleh jangan salah ataupun kurangkan kesalahan. Sudah tentulah pada soalan yang mudah. So di manakah soalan yang mudah tu? Semakin rendah soalan itu, semakin mudahlah soalan itu. Okey, contoh awak tengok, pada soalan nombor 1. Okey, pada soalan nombor 1, okey, awak nampak kat sini, mengingat 3 markah, memahami 2 markah, 5 markah. Soalan nombor 2, mengingat 3, memahami 2. Mudah tu. Mengingat, memahami, you just recall. Jangan salah. 5 markah kat sini. Cuba pulon semua kat sini. Okey, tengok nombor 2, mengingat, memahami, 5 markah. Masuk 3, dia sikit je, mengingat, dia dah mula tanya 1, yang macam dia tanya apakah, namakannya, jenis WH question tu, memahami 1 dah aplikasi. Tadi cikgu dah bagi tahu dah aplikasi. Ingat 3 benda ni, menulis persamaan kimia, pengiraan, aplikasi dalam kehidupan seharian, ditanya seawal pada soalan nombor 3. Jadi pelajar, tolong kemahiran menulis persamaan kimia terutamanya dan pengiraan, tolong kuasai dengan baik. Masa masih ada, jangan kata tak sempat. Semua orang berpeluang kalau menggunakan masa yang ada. Semua mengalami masalah yang sama sebenarnya. Okey, so kita tengok kat sini 6 markah. Pergi soalan nombor 4. Okey, 7 markah. Kat mana tu? Mengingat 1, memahami 2, aplikasi 4. So 1 hingga 4 ini 23 markah kat sini. Kalau bolehlah pelajar 1 hingga 4, cuba dapatkan minima 20 per 23. Kalau awak total kat sini, awak nampak kat sini 23. So cuba awak dapatkan paling kurang 20 per 23. Sebab apa tu? Kita nak jalan lagi tu, nak masuk gear yang seterusnya tu. Ini baru gear 1, ni. Kita nak masuk gear 2, sekejap lagi gear 3. Tu dia BC, gear 4, gear 5 dah tu. Okey, so kalau boleh awal-awal tu awak kuasai dengan baik. Dan awak pun dah tahu dah soalan macam mana. Saya dah bocorkan dah soalan dia macam mana, bentuk macam mana. Okey, so kita tengok yang seterusnya. Okey, 7 markah. Kita pergi pada soalan nombor 5. Okey, sebelum tu cikgu nak bagi tahu. Okey, susunan soalan ini bukan mengikut bab. Tidak mengikut bab dan tak semestinya soalan nombor 1 tu topik tingkatan 4 structure atom. Belum tentu. Mungkin soalan nombor 1 topik getah tingkatan 5. Kalau awak dah buat soalan-soalan negeri, you boleh nampak daripada nombor 1 lagi dah boleh tanya soalan daripada bab tingkatan 5. Contoh dia. Okey, so kita pergi yang seterusnya. Okey, so tak ikut bab. Dan kita pun dah tahu. Cikgu rasa awak dah boleh ramal dah. Cikgu bukan nak ajar awak meramal. Maksudnya awak dah nampak dah. Soalan apa agak-agak yang mula-mula ditanya? Mustahil nombor 1 dah tanya acid base. Mustahil nombor 1 dah tanya redox. Dia akan simpan kat belakang-belakang. Topik-topik yang agak baca yang cikgu nampak yang agak yang memerlukan recall banyak seperti topik seperti structure atom, seperti jadual berkala unsur, okey, seperti topik ikatan kimia. Tapi tengoklah level dia ke mana. Kalau dia tinggi sangat tu, jadual berkala unsur mungkin boleh pergi pada soalan B.
Yang awak tengok cikgu, jadi nombor 9 tak adalah. Ada, mungkin dia tanya yang payah-payah topik jadual berkala unsur dan ikatan kimia dekat 9 ataupun 10. Okey, mungkin ke dia berulang cikgu? Mungkin. Mungkin juga dia akan berulang. Dan kadang-kadang dia duduk atas tu acid base, garam kat bawah. Kadang-kadang dia duduk acid base, garam berada bersama-sama pada section B atau C sebab kat situ markah adalah yang diperuntukkan adalah 20 markah. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, kita pergi nombor 5. Nombor 5, 8 markah. Okey, 8 markah. Mengingat, tengok ni, mengingat ada, okey, mengingat memahami aplikasi analisis. Tadi cikgu dah beritahu dah analisis kan? Analisis kat sini awak dah ready. Dia dah kena yang membanding beza. Okey, dah something yang perlu awak tengok. Ibarat dalam kata lain, Ali dengan Abu, kena tengok Ali dengan Abu ni yang mana satu lah. Apa sifat pada Ali, apa sifat pada Abu. Dia dah perlu awak menganalisis. Analisis, mungkin dia bagi jadual, mungkin dia bagi data yang memerlukan awak analisis. Stimulus tu nanti kita akan tengok. Cikgu pick beberapa bentuk lah untuk awak nampak lebih jelas. Okey, cikgu laju lagi. Okey, soalan nombor 6, nombor 7, nombor 8 awak dah tengok. Okey, senang cikgu cakap macam ni dah. 5, 6, 7, 8 bersedialah soalan yang agak sukar, belum sukar lagi, agak sukar akan masuk dah kat sini. Dan B dengan C soalan tu agak sukar. Agak sukar masuk cikgu kat sini, kalau awak bersedia benda tu tak sukar. Dia bergantung kepada sejauh manakah persediaan awak. Jika persediaan awak baik, awak memahami konsep dengan baik, awak dapat jawab soalan B dengan C. Dalam kata lain, cikgu nak beritahu kat awak, B dengan C ni memerlukan awak memahami suatu konsep kimia tu dengan baik. Contoh, asid base garam. Asid base awak dah faham dah. Asid kuat, asid lemah, asid monoprotik, diprotik, triprotik. Awak dah kenal dah amonia, awak dah kenal dah apa dia hidrogen klorida, apa dia asid hidroklorid. So awak dah boleh banding beza. Semua benda tu. BC assay ni memerlukan chemistry awak, konsep awak mesti kuat, mesti strong. Kalau tak strong, minta maaf cikgu cakap, you akan bermasalah pada BC. Okay, dan awak tengok 7-8 kesukaran dia dah mula datang, iaitu ada konsep menilai dan mereka cipta. Apa maksud menilai mereka cipta ni? Senang cikgu cakap, simple eksperimen lah. Mungkin ujian gas. Mungkin dia tanya awak kunci berkarat. So macam mana nak bantu untuk mengatasi masalah ni? Oh, you pun get idea. Okay, aku kena buat electroplating, penyaduran. Okay, contoh. So you menilai kat situ dan you mereka cipta. Dan saya nampak kat sini, dia tak adalah sukar sangat sekiranya awak menguasai kemahiran untuk menulis eksperimen, memahami konsep eksperimen dengan baik. Cikgu tengok masa. Okay, cikgu tengok masa, takut lama. Okay, so cikgu tak nak buang masa kat sini. Okay, sekarang awak nampak kelas 15 pada mengingat, 15 pada memahami, aplikasi 32, 25, 13. Okey, awak dah nampak dah kat sini macam mana awak nak skor. Kalau awak saja 30 tambah 32, 62. Takkan 60 tak boleh. Boleh. Tu tak jawab lagi yang belakang kan. So, mesti boleh punya. Okey, kita pergi lagi. Okey. So, kalau nak jawab soalan kertas 2, cikgu laju-laju markah dia 100, awak gariskan arahan ataupun kata tugas soalan. Hati-hati soalan berbentuk nyatakan, namakan, tuliskan, terangkan dan berikan jawapan dengan ringkas dan tepat. Contoh, berikan nama gas yang namakan gas yang terbebas. Oksigen, cukup oksigen. Tak perlu tulis gas yang terbebas ialah, tak perlu awak nak tulis panjang-panjang, itu kat bahasa, okey, ataupun sejarah. So kimia ni bagi paling ringkas. Kalau kira kan, namakan gas. Gas tu dah disebut. Awak just sambut oksigen. Awak mungkin takut. Gas oksigen awak tulis. So tak ada masalah. So ikutlah markah. Kalau markah tu 1, takkanlah awak nak cerita 2 baris. So tulis dalam bentuk point ataupun buatlah jadual. Jadual macam mana tu? Nanti kita tengok. Dan kemahiran melukis gambar rajah tu sangat penting. Awak kena tahu melukis dan juga melabel. Macam mana kita nak label? Kita tengok nanti. Okey, cikgu akan detailkan nanti. Okey, so kita teruskan. Okey, apa lagi kemahiran awak kena ada pelajar? Awak kena ingat dalam soalan kimia, whatever soalan apa pun, dia mesti ada yang kita panggil stimulus. Apa maksud stimulus? Stimulus adalah sesuatu benda yang dibagi untuk membantu pelajar seperti catat alih, gambar rajah eksperimen, fakta dan maklumat, ada gambar foto, ada graf, ada data atau keputusan eksperimen, ada keratan jadual berkala unsur, mungkin ada keratan perbualan. Dan kalau awak buat latihan yang banyak,
awak dah memang biasa dah tengok. Betul ada benda ni cikgu. Ada benda ni. Jadi awak kena mahir dan awak tahu macam mana nak jawab soalan berbentuk-bentuk macam ni. Jadi dalam kata lain lah, senang cikgu cakap. Sebelum jawab soalan, pastikan awak kuasai semua stimulus ini dengan baik. Awak faham, graf dia, makin malah. Meningkat, yang ni dulu. Yang ni siap dulu, yang ni lambat. Ni kadar tinggi ni rendah ni. Eksperimen. Ni gelembung dia. Banyaknya gelembung. Ni tak ada gelembung pula. Ini dia menyala, terangnya. Yang ni menyala, kurang terang. Kita tengok. So, you tengok bukan tengok kosong, tapi sambil you proses. Iaitu you membanding beza, you tengok. Suatu benda contohlah, kita tengok, hari tu 3 hari lepas jam teruk lah. Awak tengok, hari ni dah kurang jam. Contoh. So kat situ awak faham, awak just tengok apa benda macam tu kan. So you boleh berfikir, jam ni sebab awal ramai orang ambil cuti. Contoh, sama macam gambar rajah macam saya kata tadi. Gelembung gas ada. Ni tak ada. Kenapa ada gelembung gas? Contoh. So, awak kena tengok semua stimulus ini dengan baik. So kat sini, cikgu laju-laju. Kat sini mungkin awak boleh tengok dengan lebih lama, Bagi yang nak dapat A, pastikan asas settle, pastikan yang pertengahan awak settle, yang lanjutan awak settle semua ni. Start daripada A, B, C. So ini semua pastikan awak check. Nanti you check A settle tak? B settle tak? C settle tak? A, B, C settle, A dekat dengan awak. A je settle, B tak settle, problem. Problem. A tak settle, habis. Jadi ikut A, B, C macam kita naik tangga. So start satu per satu. Start satu per satu. Kita tengok lagi. Kita tengok sikit lah. Apa yang mungkin awak terlepas pandang. Cek balik. Sebab cikgu ada tengok. Ada pelajar, dia tak hafal cas. Ining sesat jalan, kembali ke pangkal jalan balik. Awak sesat jalan, awak kena kembali ke pangkal jalan balik. Dalam kata lain, awak kena pastikan awak hafal semua cas ni. Ini ibarat, kalau yang Muslim dia tahu, ini ibarat Iqra' 1, alif bata tu. Awak kena hafal semua benda ni. Ada part dalam kimia kena hafal, ada part tak payah hafal. Yang kedua, boleh beza tak kumpulan 1, 2, 13 ni? So awak kena ingat balik tentang logam kumpulan. So kat sini cikgu bagi note. Macam mana nak tahu atom? Kat sini ada note dia, boleh tengok kat sini. Mana satu molekul? Ini kat dia. Mana satu ion? Ini note yang bagi basic. Yang A tadi siapa tak kuasai, boleh tengok kat sini. Boleh tengok kat sini. Cikgu tak nak tegas sebab kita masa sangat pendek. Kita nak terus jawab. Kenal ke tak? Nanti awak boleh test kat sini. Awak boleh test balik. Ni just cikgu nak suruh tengok adakah awak dah tengok ke belum yang tadi tu. Next kita tengok lagi. Tengok balik, yang ini dah settle belum? Apa dia? Asid dan alkali ni. Ramai pelajar dia hafal asid kuat, asid lemah. Tapi dia tak kenal mana mono, mana di, mana tri. Dalam kepala dia, monoprotic is only HCl. Diprotic only sulfuric acid. Tidak. Cuba tengok betul-betul dekat asid tu. Cikgu, tu lemah kan? Ya, lemah. Tapi dia die. Ada cerita dia kan? So, tengok balik kelas. Kalau kita nak masuk pengajaran ni, memang 4 jam baru settle pasal benda ni. So, you tengok balik, at least awak nampak. Dan cuba faham balik apa yang dimaksudkan dengan mono, di, tri ini. Next. Hafal ke tak yang ini? Kalau nak jawab kimia, make sure yang ini. Sebab apa? Kelas kita tahu dah topik acid base garam confirm akan keluar. Dan kita perlu banyak sangat tentang pengetahuan berkaitan dengan keterlarutan garam. Dah settle ke belum yang ni? Contoh, penyediaan dia dah settle ke belum? Ujian kimia. Contoh ni cikgu just tunjuk supaya awak nampak ni awak dah terlepas pandang ke ataupun tidak. Contoh lagi. Bagi topik-topik yang tertentu, contoh topik garam yang agak hot dalam SPM. Cikgu tunjukkan satu checklist. Mungkin cikgu-cikgu ada kat sini, Saya membuat satu checklist supaya pelajar, kalau kita kata baca ini, you kata baca dia banyaknya cikgu. Saya bagi checklist, ada 5 kat sini. 5 kat sini, tu satu tu ada 5, minta maaf. 1, 2, 3, 4, 5 nak cakap. Siapa kuasai checklist ini untuk garam? Confirm you boleh jawab soalan acid base garam dengan baik. Saya dah cuba dah buat benda ni. Dan awak kata, cikgu banyaknya nak kena hafal. Apa yang banyaknya? Contoh, logam semua warna kelabu kecuali kupren warna dia perang. Tak banyak pun kan? Kupren dia perang, yang lain semua kelabu. Semua logam lain, oksida logam, contoh warna dia putih.
Contoh dia warna dia putih. Okey. So kecuali beberapa ini. Yang ini yang nak kena hafal banyak ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah beberapa yang patut, yang wajib. Okey, yang wajib awak kuasai dalam garam dan awak tengoklah nanti. Kalau awak kuasai, awak akan dapat jawab dengan baik. Okey, kelas yang keliru, rungkaikan kekeliruan. Cikgu, saya keliru cikgu. Keliru yang mana? Saya keliru. Contoh, klorin, bromin, kumpulan 17. Hari tu dia cakap lain, masa elektrolisis lain. Redox lain pula cikgu. Apa dia? Kalau you keliru, rungkaikan. Cara rungkaikan contoh, cikgu buat jadual macam ni. Oh, kumpulan 17 macam ni dikatakan daripada gas dia akan jadi pepejal dan warna dia makin gelap. Contoh gambar kat bawah. Elektrolisis awak dah tahu dah gas dia yang dekat anode tu. Kat anode kalau kepekatan dia tinggi kan. Okey, yang kita belajar redox elektrolisis. Dan dekat redox awak tahu semua pakai cecair kuning, perang warna-warna ini dan awak tahu confuse lah bromin dengan iodine kita pakai 113. So rungkaikan kekeliruan contoh dengan membuat jadual dan mungkin juga cikgu-cikgu boleh ambil contoh lah, saya tak kata yang terbaik kan. So mungkin awak boleh buat macam ni. So you boleh banding beza. Lagi kelas, pelajar, ini sangat-sangat obvious dalam SPM. Sangat-sangat obvious dalam SPM. Pelajar bila sebut HCl, dia ingat hidrogen, dia ingat asid hidroklorik. Cuba tengok betul-betul kat sini. Cuba tengok betul-betul kat sini, buka mata, tengok kat sini. So apa beza HClG, apa beza HClAk, apa beza NH3G, apa beza NH3AK tu. Contoh kat sini, okey, awak boleh nampak kat sini. Okey, so banding beza ya. So cikgu tinggal kat sini, mungkin awak boleh ambil sebagai note awak. Kelas lagi. Memvisualisasi sangat penting bagi cikgu dah. Cikgu nampak bila awak nak terang, awak tak dapat terang dengan baik, maka lukislah. Lukis. Bila awak lukis, awak dapat terang dengan baik. Contoh, lagi berlaku kekeliruan, awak pelik. Ini tarikan nuklear. Ini daya Wendy Walsh. Apa beza? Tengok. Ini story tentang kereaktifan bagi atom. Ini takat lebur dan takat didih. Dia melibatkan molekul. Contoh, awak tengok dulu. Oh, saya dah faham. Ini berkaitan dengan reaktiviti. Kita tengok atom. Ini molekul. Oh, ini Wendy Walsh. Okey, apa sifat Wendy Walsh? Lemah. Tapi bila saiz molekul besar, dia akan jadi kuat dan dia relate dengan takat lebur, takat didih. Kelas, make sure awak take note yang ini ya. Cikgu nak cerita detail tak boleh sebab kita kelas more pada teknik menjawab. Ikutkan cikgu nak cerita everything. Lagi, sekiranya anda diminta menghuraikan contoh sesuatu benda yang abstrak seperti kereaktifan logam. Okey, kereaktifan logam. Cara dia cikgu galakkan awak melukis. Bila melukis awak akan dapat menerangkan dengan baik. Contoh, saiz atom natrium lebih kecil berbanding saiz atom kalium. Tarikan nuklear dalam atom kalium lebih lemah berbanding atom natrium. Jadi atom kalium lebih mudah melepaskan elektron berbanding atom natrium dan kita boleh bandingkan dengan lithium juga. Sama juga macam klorin, saiz klorin lebih kecil, tarikan nuklear dia lebih kuat. Jadi atom klorin lebih mudah untuk menerima elektron. Ini mudah melepaskan. So jika keliru, awak ambil kumpulan 1, kumpulan 17 duduk sebelah. Mari kita tengok sebab ada pelajar tanya, cikgu, semua kumpulan bila turun kumpulan saiz makin besar ke? Saya kata, mari kita tengok sama-sama. Awak tengok jadual berkadar unsur. Saya suruh baca. 1, 3 sebelah meningkat. Yang ni kumpulan ni sampai semua. Cikgu, semua meningkat. Jadi kesimpulannya semua meningkat bermakna tarikan nuklear semakin lemah dan kita boleh tengok kereaktifan pada kumpulan 1 ataupun dan juga kumpulan 17. Okey, kita pergi pada bahagian A, 8 soalan, 60 markah. Okey, macam mana tip nak jawab soalan ni? Fahami kata tugas. Ikut arahan. Okey, dan faham kuasai bahasa kimia. Okey, bahasa kimia contoh awak nak menulis contoh mengayon, melarut, bertindak balas, itu masuk bahasa kimia. 8 soalan 60 markah wajib jawab semua. Contoh, jika jumpa soalan berbentuk namakan. Okey, tengok contoh kat sini. Kena menamakan. Cikgu, kalau saya buat formula juga, saya buat NaCl sebelah ni cikgu. Apa jadi? Kosong. Kalau dia kata namakan, nak nama sahaja, no formula-formula. Habis cikgu, masa bila boleh letak dua-dua? Nyatakan. Berikan contoh. Dah dia kata berikan contoh. Nama pun tak cakap.
Simbol pun tak contoh. Ikut suka awak. Dua-dua boleh? Boleh. Simbol boleh? Boleh. Nama boleh? Boleh. Okey. Tetapi kalau ada perkataan yang jelas sangat ni, namakan, biar nama tu sahaja. Okey. Kalau contoh berikan formula, awak tengok kat sini, dia tanya formula, so tulislah formula. Cikgu, saya buat nama sekali boleh? Tak boleh. Ikut kehendak soalan. Kita menjawab ikut arahan. Okay, kita jawab kita ikut arahan. Bukan kita jawab nak bagi tahu kat examiner, oh aku tahu semua. No, awak kena ikut arahan. So ikut je kehendak soalan tu. Okey, cadangkan jawapan. Kadang-kadang pelajar ni dia suka bagi jawapan lebih daripada satu. Lebih daripada satu dia suka bagi. Okey, contoh. Okey. Tidak boleh, kalau awak bagi lebih, kena jawapan tu betul. Kena jawapan tu betul. Contoh, dia nak cari satu ciri istimewa. Nak satu je. Awak pun kata, aku tahu banyak lah. Awak pun senarai sampai 10 contoh. Katakan even 5 betul, 5 salah, pemeriksa akan cari yang salah dulu. Contoh kes ini. 1 betul, 1 salah, dia akan cari yang salah dulu. So dia dapat kosong. Yang bawah ni, dia nak 2, awak bagi 1. Awak bagi, dia nak 2, awak bagi 3. Konon awak banyak baca kan? Tapi yang salah akan ditolak dulu. Jadi tidak menyelesaikan masalah, menulis banyak-banyak. Jadi nasihat saya, jika tidak 1, bagi 1 yang memang terbaik. Jangan, perangai pelajar dia suka letak yang confused. Aku rasa, yang ni pun dia juga try. Jangan cuba-cuba sebab biasa kita cuba-cuba tak betul. Was-was tu adalah tak betul. Okey, jadi buatlah jawapan yang baik, yang terbaik. Sebab ciri istimewa, contoh even awak jumpa dalam Easter. Apa ciri istimewa dia? Contoh berbau wangi, unsur peralihan. Contoh membentuk sebatian berwarna. Contoh. Okey. So itu adalah istimewa. Contohlah pelajar tu apa istimewa, dia ada mata. Semua ada mata. Apa beza? Mata dia biru. Contoh. Istimewa something yang different berbanding orang lain. So jangan bagi jawapan lebih pada tu. Okey. Saya takut berlaku salah. Kalau betul tak apa. Bila menulis persamaan kimia, okey, mestilah persamaan tu formula mesti betul dan dia seimbang. Okey, dia mesti betul dan juga dia mesti seimbang. Okey. So contoh kat sini, okey, dia suruh tulis buat persamaan kimia. Saya sengaja letak 2 contoh. Tolong ambil barat bagi contoh 2. Ramai calon boleh buat contoh 1, tapi contoh 2 dia tak mahir. Dia tak mahir, terutamanya yang melibatkan asid etanoik. So asid etanoik. So be careful So take note. Okay. So gambar rajah mesti dia berlabel dan berfungsi. Saya pernah tanya pelajar, nak label berapa banyak? Cikgu, 3, 4, 5. No. Kita kena label. Kalau kita tak label, orang tak tahu. Contoh orang tak tahu apa? Contoh kat sini, sodium sulfat, asid sulfurik, tanda pangkah. Okey, ini ada kertas, takut orang tukar kan. Ini apa? Ini penutup. Ini adalah mangkuk pijak. Ini adalah pita magnesium. So kat sini ada 2 yang tak wajib. Sunat je. Siapa dia yang sunat? Penutup dengan mangkuk pijak. Yang wajibnya adalah pita magnesium dan juga panaskan. Jadi awak kata, cikgu, dah kalau saya tulis juga macam mana? Wajib dulu. Ada ke tak? Pita magnesium, panaskan, ada. So kalau ada, so yang ini yang dikira sunat ni, okey, kita jadi betul, kita tengok yang wajib dululah. Okey, kita tengok lagi. Okey, bagaimana dengan ujian kimia yang dah mula tadi kita nak mereka cipta? Okey, mereka cipta sedikit, kita nak hurai eksperimen. Okey, hurai eksperimen ringkas contohnya adalah seperti ujian kimia. Ujian kimia kalau awak tengok kat sini, dia mesti ada kaedah, dia kena ada pemerhatian. Contoh ujian nitrat ni cikgu tunjuk dengan isi padunya lengkap. Aku kata, cikgu, saya jumpa kat buku ni kadang-kadang tak tulis pun tak apa. Bagi saya macam ni, kita tulis jawapan yang terbaik sebab skema boleh berubah-ubah. Jadi dalam kimia, konsep kualitatif, kuantitatif sangat penting. Contoh isi padu. So you ingat macam ni, any test, use test tube. You nak menguji, you pakai tabung uji. So tabung uji tu awak tahu dia punya isi padu dia yang kalau biasa kita jumpa sekitar 2 hingga 5. So awak tengok kata tugas dia, masukkan, tambahkan, goncangkan. So pemerhatian. Awak pun kata, cikgu, saya tak ingat ni cikgu. Saya rasa dalam periksa tak ingat. Saya ingat pemerhatian saja. Sekiranya bahan tak ada ataupun bahan salah, pemerhatian tidak akan dibaca. Dan kalau awak tak tulis, awak tulis yang ini je, pemerhatian saja, maka markah juga tetap kosong.
Sebab tu kalau pelajar saya tanya, nak faham betul-betul. Kalau tak nak faham, tak nak hafal ni semua, tak nak faham konsep ni semua, baik tak payah. Sebab apa? Awak ingat pemerhatian pun nothing. Okey, awak tak dapat apa. So hati-hati. Okey, so lagi perubahan warna. Banyak juga berlaku. Perubahan warna mesti awal dan juga akhir. Dia sebutlah warna siapa itu. Contoh, heksana, heksina. Awak belajar carbon compound. Kalau tengok dalam lab dia tak ada warna. So kita masukkan air bromin yang berwarna perang. So awak kena bagi tahu warna perang siapa punya, silat-silat hari bulan. Awak kata warna perang heksin, padahal heksin tak ada warna. Jadi contoh jawapan, warna perang air bromin akan dinyah warna ataupun bertukar kepada tanpa warna. Yang kedua, contoh titration iaitu takak akhir, larutan berwarna merah jambu bertukar kepada tanpa warna. Maksudnya ada warna awal dan juga warna akhir. Okey, next adalah tentang pengiraan. So cikgu tunjuk tentang pengiraan yang dikatakan aplikasi yang banyak sangat tadi. Nasihat cikgu, cara nak jawab, awak nak tackle soalan pengiraan ni, awak mestilah awak ikut step-step dia. So kat sini cikgu sharekan contoh untuk mungkin awak boleh tengok one by one, okey. Mainkan balik YouTube nanti bila awak dapat, awak tengok step-step ini cikgu tunjuk secara sistematik lah. Okey, mungkin awak ada cara lain cikgu awak ajar cara. Tak apa, asalkan boleh je tak apa. So ini cikgu tunjuk bagi pelajar-pelajar yang mungkin tidak menguasai konsep pengiraan dan juga pengiraan yang jenis macam ni. Okey, ada pelajar dia tak menguasai bila NMV per 1000 nak cari kepekatan. Okey, kepekatan. Cikgu buat kat sini contoh hanya substitute sahaja. Kita buat penggantian. Dapat ni, ganti tempat dia. So, dapatlah M dia, kepekatan dia apa. So, mesti unit tu betul. Okey. So, cikgu ada tunjuk yang ni mungkin membantu bagi pelajar yang tak menguasai. Nasihat cikgu, mengaplikasi tadi pengiraan. Dalam kimia, pengiraan topik apa? Pengiraan yang banyak. Konsep mol, acid base garam, termokimia, redox sedikit untuk cari nombor pengoksidan dan juga termokemistri. Ni contoh pengiraan lagi. Okey, tengok dalam periksa sampai 6 markah tu tanya. Ruginya awak tak dapat skor dengan baik. 6 markah ni soalan contoh. Macam mana cara nak jawab soalan? Cikgu tunjukkan kat sini pelajar ni tulis dengan sistem bersistematik. Okey, dia cari mol, dia buat ratio, okey, dan dia dapat jawapan akhir. So 6, sebenarnya dia dapat 6 markah sebab kat kesetaraan ni 1 mol dapat ini, 0.2 mol dapat ini. Okey, dia bagi 1 extra mark kat sini. Calon ni sebenarnya dia dapat 6 markah. Okey, dan ini juga cikgu jumpa juga pelajar cikgu ada kesilapan bila nak menyeimbangkan persamaan. Jadi nasihat cikgu, tolong tengok benda dia macam ni Kalau awak terlepas pandang, tolong pandang. Aku rasa macam tak berapa boleh ni. Hati awak dah terdetik. Sebenarnya awak dah terdetik dah kat mana sebenarnya awak lemah kan. Okey, jadi awak tolong tengok balik. Rasa confused, was-was ni cukup. Was-was ni gerak hati awak, was-was ni rasa tak masuk. Saya cakap dengan awak pengalaman saya. Bila rasa tak masuk, memang dia akan masuk. Bila saya terdetik rasa tak masuk, pelajar saya rasa tak masuk, memang kita akan buat. Sebab apa? Memang akan masuk. Rasa tak keluar kot, memang keluar. Okay, so hati-hati. So bagaimana nak membuat persamaan kimia, nak membuat pemerhatian dan juga inference. Soalan ini dah pergi pada peringkat menganalisis. Okay, menganalisis contoh. Kimia ni bagusnya dia ada persamaan kimia. Special dia ada persamaan kimia. Sekiranya ada persamaan kimia, kita dapat menulis pemerhatian dan juga inference dengan baik. Jangan lupa kertas 3, take note sikit. Kemahiran proses sains yang keluar, yang wajib keluar adalah mengukur dan menggunakan nombor. Awak kena ukur. Pemerhatian dan juga inference termasuk juga di samping variable yang 3 tu dan juga hipotesis. Yang wajib adalah 3 ni yang saya dengar, iaitu mengukur menggunakan nombor, pemerhatian dan juga inference. So kimia sangat special sebab dia ada persamaan kimia. Contoh saya tunjuk sikit, saya ambil seminit. Kalau bahan tu bahan tindak balas, sebutlah nama dia tanpa malu-malu. Contoh, serbuk kalsium karbonat melarut dalam asid hidroklorik. Dia melarut. Apa inference dia? Tambah ni apa? Bertindak balas. So ini adalah tindak balas. Okey. Larutan tanpa warna terhasil. Tak sebut pula. Yang ni dia tak sebut. Why
Sebab kalsium klorida ini adalah hasil. Kalau bahan tu hasil, tolong haramkan nama dia. Tapi sebutlah keadaan dia. Contoh, enapan perang terbentuk. Larutan tanpa warna terbentuk. Awak kata tak kira cikgu, saya nak sebut juga. Boleh. Itu adalah inference ataupun menerangkan pemerhatian. Boleh biar di tempat yang betul. Biasakan yang awak biasa buat tu, betulkan yang biasa awak salah tu. So awak tengok kat situ. Contoh, cikgu, kenapa dia sebut gelambung gas ni? Sebab karbon dioksida ni adalah hasil. Kalau hasil, tak boleh sebut nama dia. Tak boleh sebut nama dia. Dia pun kata, cikgu dah bahan boleh tak? Dah bahan memang kita tahu bahannya apa. Takkan kita kata gula larut dalam air. Awak dah tahu dah gula, awak dah tahu dah air. Tiba-tiba awak kata macam ni. Sesuatu bahan itu melarut dalam sesuatu bahan lain. Sedangkan awak jelas gula dan air kan. Jadi bahan tu sebutlah nama dia. Okey, so kita tengok lagi masa sangat mencemburui kita. Ini contoh lain lagi. Awak boleh tengok macam tadi. Okey, kenapa yang disebut tak sebut? So gunakanlah. Jadi cikgu bagi hint even kertas 3 ataupun kertas 2. Kalau dia kata terangkan pemerhatian. Dalam kata lain itu adalah inference. Ini adalah contoh yang terbaik. Mungkin awak boleh belajar daripada sini dan membantu awak di saat-saat akhir. Okey, penggunaan ayat dalam membuat pemerhatian pun mesti betul. Cuba cek. Ada pelajar dia kata putih dengan tanpa warna tu sama. Putih merujuk kepada pepejal. Serbuk putih terbentuk. Larutan tanpa warna terbentuk. Gas tanpa warna terbebas. Contoh. Tanpa warna merujuk kepada gas dan juga cecair. Tetapi solid pepejal merujuk kepada warna putih. Whiteboard, kita panggil papan putih. Kita tak panggil papan tanpa warna sebab dia solid. So be careful. Air, awak tak kata air berwarna putih. Awak kata air tu ada cecair tanpa warna. Okey, so contoh tengok Kita tengok lagi. Okey, jangan ganti nama ia dan kena pandai switch ayat. Switch ayat macam mana? Contoh. Okey, contoh. Kenapa unsur X berada dalam kala 3? X tu dalam kala 3. Kerana ia. Ia tu merujuk kepada siapa? Awak kata unsur. Sorry. Unsur tu ibarat jasad. Sedangkan kita nak cerita pasal roh dia. Iaitu atom dia. Jadi ayat tu kena tukar. Kerana atom X mempunyai 3 petala berisi elektron. Elektron kan benda tak nampak. Kalau benda yang tak nampak, mesti something daripada benda yang tak nampak. Iaitu atom dia. Apa beza unsur dengan atom? Cikgu bagi analogi yang mudah. Roh dengan jasad. Jasad Ali. Kita tak kata jasad Ali. Kita tak kata unsur natrium. Kita kata natrium. Natrium terbakar terang. Contoh, Ali meninggal. Kita kata roh Ali. So roh Ali tu kita ganti dengan atom X. Kita akan sebut perkataan roh itu. So itu perbezaan yang membezakan penggunaan zarah. Okey, B, markah dia. Okey, 20 markah. Okey, 20 markah. Okey, pada bahagian B. Okey, jawab satu je kat sini. Okey, so awak nampak kat sini. Okey, soalan B, esei. Bila dah masuk esei, contoh. Dia suruh terangkan pemerhatian dan perbezaan bagi rajah tersebut. Dua benda. Dia tanya pemerhatian dan perbezaan pemerhatian. Okey, cikgu bagi dalam bentuk macam ni. Rajah A, rajah B. Buat jadual. Okey, kat sini kita dapat satu idea sekira kat esei. Even kat seawal structure pun cikgu dah galakkan pelajar cikgu buat jadual. Pelajar cikgu kata, cikgu kan dia garis-garis macam tu. Tak kira awak belah je saya kata. Okey, aksi X, aksi Y. Belah X, Y. Rajah A, rajah B. So awak buat dalam bentuk table. Contoh pemerhatian. Mentol menyala, mentol tidak menyala. Terangkan pemerhatian. Maksudnya larutan mengandungi ion. Ion bergerak bebas. Yang ini lawan dia. Sekiranya kita buat jadual pelajar, awak akan buat Ali baik, Abu jahat. Asid kuat, asid lemah. Dia akan berlawanan sebelah menyebelah. Larutan boleh, larutan tidak boleh. So ini bagusnya bila buat table. Saya tak kata, cikgu saya biasa buat paragraf. Tahu, tapi paragraf kita boleh banding beza tak kiri kanan? Tak boleh beza. Sebagaimana kita melintas jalan. Kita tengok kiri, kita tengok kanan. Kita nampak. Sama macam yang ni. Dia akan berlawanan. Mengandungi, tidak mengandungi. Boleh, tidak boleh. Sebab ada pelajar cikgu. Poin apa lagi saya nak cerita ni cikgu? Dia tak ada idea. Tapi bila buat table, cikgu, banyaklah cikgu boleh dapat. Contoh lagi, saya paparkan lagi. Sebab ini yang saya nampak pelajar lemah kat sini. Okey, contoh dia bagi gambar. Okey, ambil masa agak laju.
Okey. Dia ambil okey, lebih kurang ada masa lagi. Okey, sangat mencemburui kita. Okey, saya memang nak cerita kat ni. Okey. Kalau jumpa soalan yang jenis, terangkan perbezaan. Yang saya tahu pelajar memang allergic. Dia memang stres sangat kalau jumpa soalan macam ni. So, saya nasihatkan awak buat table. Buat table, contoh saya paparkan kat sini. So, dia cerita. Tapi cikgu cakap dengan awak tadi, dia menjawab esei ni memerlukan konsep awak memang kuat. Bukannya zero. Ya apa hal? I berani tidak berani. Tak tahu aku. Kalau tak tahu aku, memang kau boleh buat table je. Awak boleh buat table je. Tapi tak boleh nak isi apa. Jadi kan saya cakap tadi, konten mesti cantik untuk jawab esei. Esei ni adalah untuk yang konten cantik. Jadi awak sempat ke lagi? Sempat. Macam mana nak sempat? Okey, cikgu bagi hint sikit. Sebelum kita nak masuk kat sini. Buat objektif banyak-banyak. Buat objektif 1 sampai 40, tengok aku salah berapa. Oi, banyaknya aku salah, 20 salah. Itu topik-topik yang awak lemah tu. Itu yang awak lemah. Jadi awak ulang kaji. Oh, garam. Oh, ini ridho. Oh, ini temu. Buat balik. Betulkan balik. Bukan, oh, jawapan dia C. Oh, jawapan dia D. No. Pergi buat balik. Kenapa? Macam mana jawapan dia C? Kenapa C? Cari. Kenapa bukan A? Kenapa? Itu ada proses awak belajar. Awak buatlah sampai 4-5 set. Mesti naik daripada 20, naik 20 lebih, naik 30. Cikgu pernah lalui pengalaman ni. Cikgu bukan kata cikgu, tapi pelajar cikgu, even pelajar yang lemah pun pernah daripada 20 lebih, naik 20 lebih, 20 lebih, 30 lebih, 30 lebih sampai 40 lebih masa KBSM dululah. Okey. So kat sini, jika dalam cikgu kena kita buat keputusan terus. Kalau dalam peksa tu ada dua benda yang melibatkan perbezaan, buat table siap-siap. Buat table siap-siap. Okey, contoh kat sini awak nampak. Cikgu tak perlu baca, awak tengok bagaimana saya menyusun ayat kat sini. Tepu. Mempunyai ikatan ganda dua, mempunyai ikatan ganda dua. Tindak balan ini berlaku, tidak berlaku. Nampak? Dia berlawanan. Kan bagus buat table, kiri kanan saling kok dia kita panggil apa? Dia contradict with each other. So you boleh nampak kat situ. Bagaimana kemahiran nak buat table lah. Awak nak jawab soalan berbentuk catat alih. Okey, contoh hadirkan dalam bentuk table. Nampak banyak nak buat. Takkan nak ulang 10 kali. Haduk kabung A, haduk kabung B, haduk kabung A, haduk kabung B, haduk kabung A, B. Ulang banyak kali. Masa tak cukup. Buatlah table. Awak kata, cikgu, saya tak kreatif lah cikgu nak buat table. Alah, takkanlah tak boleh. Dia tanya A dengan B. Buatlah tajuk kepala dia ni A dengan B. Tulis je lah jawapan tu. Okey, so contoh tulis kat tepi ni apa ataupun tulis jawapan terus. Tengok dapat jawapan apa. Examiner pun dengan senang hati menanda. Okey, lagi. Kadar tindak balas sangat favorite dalam SPM. Dia sangat suka. Sekiranya betul lah tahun ni nak bantu awak. Betul lah soalan dikatakan mudah nak bantu awak. Saya nampak kadar tindak balas adalah salah satu topik yang mungkin keluar untuk membantu awak. Terutamanya esei. Saya tak kata sport kalau betul-betul nak bantulah. Sebab tahun lepas pun ada pernah keluar. Tapi pernah keluar juga dia berturutan tahun. Okey, berturutan tahun. Okey, sebab kita tengok trial baru ni keputusan pelajar agak mengerunkan kan. Okey, jangan story about graf turun, graf naik. Itu cerita lain. Okey. So awak tengok contoh bagaimana. Kat sini awak boleh nampak. Bila compare, banding. Ali markah 70, Abu markah 90. Sorry, itu tidak membanding. Ali lebih tinggi daripada Abu. Sama macam ini. Yang ini 1 mol, yang ini 2 mol. No, itu tidak membanding. Kepekatan dia lebih tinggi. Nampak cara? Jadi, dalam rate of reaction saya membuat conclusion daripada awal sampai akhir. Semua guna kalau bahasa Inggeris higher than. Lebih tinggi daripada 1 sampai 5. Semua lebih tinggi kita ingat sebab dia membanding. Contoh yang ni juga. Awak boleh nampak kat sini cara penyusunan dia. Ayat dia, saiz. Jangan kata saiz kalsium karbonat dalam saiz eksperimen 1 menggunakan serbuk. Saiz ini menggunakan ini. Okey, jadi awak kena kata saiz ini adalah lebih kecil. Bukan kata saiz ni kecil. Saiz ni adalah lebih kecil. Ini guna serbuk, ini guna ketul. Cikgu, membanding ke tu? Tidak. Saiz kalsium karbonat dan set 2 ni lebih kecil. Berbanding yang ni sebab dia membanding. So awak tengok frekuensi pelanggaran dan frekuensi pelanggaran berkesan. Cuma cikgu nak bagi tahu poin 4. Frekuensi pelanggaran wajib awak sebut zarah yang berlanggar kat situ. Okey, so contoh lagi. Nak promote kat awak dan saya bagi 2 pilihan. Sekiranya banding beza, ada 2 pilihan kat sini. Okey, 1 dalam bentuk GLP, 1 dalam bentuk BM. Awak tengok kat sini yang mana yang senang awak. Saya tak kata, cikgu saya biasa buat yang ni cikgu. Saya tak kata salah tapi saya nak bagi awak
Sebab kita tak tahu bentuk soalan macam mana. Okey, saya galakkan awak buat table lah. Table lagi kita nampak tepat. Kuat lawan lemah, mengayunkan air, mengayun separa, menghasilkan kepekatan, mengayun tinggi, ini rendah. pH tinggi, pH rendah, contoh. So awak nampak, saya nampak table ni kalau soalan, jadi kita pegang kalau dia suruh banding beza, kena awak kena awak cubalah, saya tak kata wajib tak jadi satu kewajipan. Saya menggalakkan terutamanya bagi yang lemah bab-bab esei ni. Okey. Next adalah tentang bagaimana yang banding beza macam ni, confirm dah kita. Awak nak buat jadual pun boleh, kadang-kadang buat jadual kita tengok tak sesuai. Kita tengok buat jadual tak sesuai macam yang ni. Kes ini tak sesuai, kadar tinggi, kadar rendah. Ini tinggi, ini kita sesuai buat dalam bentuk satu ayat sebab kita hanya tinggi, lebih rendah. Sedangkan yang ini takkan kita kata asid A lebih kuat daripada asid B. Kan tak boleh kan? Tidak ada ni istilah asid lebih kuat, asid lebih lemah. Okey, so dia kuat, ini adalah lemah, contoh. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, contoh yang ini. Okey, dia bagi data. Kelas, kalau dia bagi data tu, something awak kena cakap kat situ. Contoh, haba penetralan lebih tinggi. Satu lebih tinggi daripada eksperimen 2. Walaupun dia bagi data, ada pelajar kata, cikgu, kena cakap ke? Ya, even dia tulis pH sekali pun awak kena cakap siapa tinggi sampai siapa rendah. Itu dah kata lain, kita dah boleh membezakan dia. Okey, so contoh kat sini awak boleh baca bagaimana saya buat dalam bentuk point. Nampak panjang, nak buat macam mana? Memang dia panjang. Okey, saya ambil masa lagi. Soalan yang jenis kebat. Kita tengok kebat. Contoh, dia cerita tentang pelajar yang kaki dia bengkak lepas dia bermain bola. Okey, contoh. Dia tanya, terangkan bagaimana, how. So how, macam mana? Okay, so kalau you nak tolong dia, mesti ada kata-kata tugas yang menunjukkan how. Seperti contoh, letakkan ais ataupun pek sejuk kawasan yang bengkak. Bagi menyerah, awak kata cikgu dalam kimia kan tak ada. Bukan sekadar dalam kimia, benda ni ada konsep sains yang kita merentas kurikulum. Awak belajar bio macam ni, so gunakanlah kat sini contoh. Okey. Sama macam makanan, cikgu kenapa simpan dalam peti lebih tahan lama? Kita cerita about suhu yang rendah. Kita cerita about bakteria. Oh, dalam kimia apa kena cerita? That is a knowledge about science knowledge yang perlu awak relatekan dalam subjek kimia. Contoh lagi about tentang justifikasi. Contoh dia cerita tentang hand sanitizer. So dia kata contoh kenapa air dengan hand sanitizer kita galak, pelajar, contoh dia kata cadangkan mengapa cencai biomiskon menjadi pilihan. Maksudnya soalan ini telah decide. Dia telah decide ini adalah pilihan. Jadi you kena, aku tak suka bahan ni, aku tak ada duit nak beli. Dah paksa suka. Maksudnya sebab dia kata dia dah pilih. Soalan ini telah memilih. Jadi dia kata jawapan yang sesuai adalah seperti mudah meruap, mudah dibawa ke mana-mana. Kalau dia kata wajarkan awak boleh memilih ikut suka awak. Pilih pakai hand sanitizer pun boleh, air pun boleh. Contoh, awak kata pilih air. Kenapa pilih air? Lebih murah. Awak kata murah, tak ada duit kan, free je. Lepas tu mudah diperolehi. Ini kat mana-mana, even kat kedai makan pun ada, even dekat mana-mana pun ada air, kedai runcit pun ada air. Kadang-kadang kedai runcit sekarang adalah dia letak kat meja kan, maksudnya nak beli ataupun tengok dah habis dah kat kedai, so senang ambil air contoh. Jika mewajarkan, pilihan awak ada 2 kat sini. Okey, dan kalau dia dah decide, so you kenalah sokong. Okey, contoh. Okey, so contoh lagi table, saya tunjuk table lagi. Okey, kat sini tentang penggunaan jadual. Okey, awak nampak kat sini cara nak jawab menggunakan jadual. Okey. So kita pergi pada C. Okey, C masa sangat mencemburui. Sekejap saya ambil lebih kurang 10 minit lagi. Okey, so untuk soalan eksperimen gini, awak ingat cara kita buat air kopi. Cikgu bagi idea paling mudah, kita ingat buat air kopi. Air kopi kita boleh buat, contoh ada orang guna gula dulu, guna kopi, guna letak air panas. Ada orang letak air panas dulu, gula dan kopi. So asalkan jadi, so gunalah konsep action, bahan, container. So awak boleh tengok kat sini beberapa bahan yang note kat sini supaya membantu awak untuk membuat, menulis, menghuraikan eksperimen. So ada teknik dia kat sini. Contoh kat sini, cikgu saya kena ikut turutan ni ke? Tak, ada pelajar dia buat nombor 2, nombor 3 dulu baru buat nombor 1. Kan saya kata tadi asalkan jadi. Dan cuba letakkan yang saya gelapkan kat sini iaitu kata tugas dulu di depan dia, kata tugas dia.
Okey, so contoh lain lagi, okey kat sini saya bagi cadangan tabung uji nak pakai berapa, kelangkon nak pakai berapa, kepekatan yang sesuai. So ingat dalam section section C nak beritahu kat awak, siapa tak tulis isi padu, siapa tak tulis kepekatan, memang awak punya penerangan tidak lengkap. Jadi make sure awak tahu cara nak buat ayat, okey, untuk menulis kepekatan dengan isi padu. Contoh boleh tengok contoh ini. Kalau bahasa Inggeris kalau bahasa Melayu dia tulis isi padu dulu, nama bahan dan kepekatan dia. Kalau bahasa Inggeris dia version lain kan? Dia version lain. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Okey. So ini ada contoh-contoh saya tunjuk bagaimana nak buat eksperimen, tengok penggunaan bahan, tengok kepekatan yang dibenarkan dan bika, ingat bika dengan kelalangkon standard boleh masuk maksimum 200 cm padu. Okey. So contoh awak nak letak 50-50 bolehlah jadi 100. Letak 100 dengan 100 bolehlah jadi 200. Tapi kalau letak 150 tak boleh. Sebab apa? Sebab isi padu maksimum yang kita guna bika yang standard dalam SPM adalah 250. Okey, dan ini ada contoh soalan SPM, okey. Ini ada contoh-contoh jawapan yang kita terima bagaimana isi padu dia, tengok dia pilih 100 je. Kenapa 100 tambah 100 jadi 200 dan kepekatan yang dibenarkan tengok berapa. So ini contoh dia bagi jawapan, okey, penggunaan markah, bagaimana skema ni, okey, bagaimana markah diberikan, okey. Isi padu mesti tepat. Okey, contoh, okey awak nampak kat sini, saya tunjuk contoh lagi. Lepas tu bagi soalan yang ada pengiraan, tolong tunjukkan. Cikgu, saya reka data, biarlah relevant. Jangan reka 1000, sejuta, okey, jawapan jutawan, jangan macam tu. So biar logik, kalau tak guna X, Y, Z. Okey, so contoh kat sini, maksudnya perlu tunjuk bagaimana awak kumpul data dan juga langkah pengiraan. Okey. So contoh lagi, okey. So ini untuk topik, tengok ni jawab esei ni, esei 6 markah ni, tengok jawapan dia. Okey. Tengok simple je jawapan dia. Okey. So ini pun ada contoh yang kat sini untuk yang slide yang last ni. Mungkin awak boleh nampak. Okey, bagaimana saya menggunakan kata tugas, saya menggunakan bahan dan isi padu serta kepekatan yang dibenarkan yang boleh digunakan dalam peperiksaan. Okey, so masa pun sangat mencemburui kita. Okey, saya buka pada Q&A lah juga. Okey. Okey, ada soalan lagi? Ada soalan ke? Okey, hampir 15 minit. Okey. Terima kasih Cikgu Marlina atas perkongsian yang bermanfaat sebentar tadi. Baiklah adik-adik semua, jangan malu, jangan segan, teruskan bertanya soalan dan kemusykilan anda di ruangan komen sebab Cikgu Marlina sedia untuk membantu adik-adik. So kita akan tunggulah soalan, ada beberapa soalan mungkin daripada audiens, daripada adik-adik. Okey, daripada Facebook dan juga YouTube, kita akan tunggu dalam seminit dua dulu. Adik-adik boleh tanya soalan dekat Cikgu Marlina, boleh tanya secara terus, mana yang tak faham ke, ada kekeliruan ke, atau macam terlepas ke yang poin-poin cikgu, mungkin ada Cikgu Marlina terang tak habis ke tadi sebab kita nak laju kan. Jadi adik-adik boleh tanya terus dengan Cikgu Marlina mungkin. Alright, sementara kita tunggu soalan daripada adik-adik, saya akan maklumkan untuk jadual terkini seminar hari ini. Slot seterusnya adalah untuk pendidikan Islam pada jam 10.15 pagi hingga 11.15 pagi, diikuti dengan fizik pada jam 11.30 pagi hingga 12.30 tengah hari, dan disambung pula dengan pada sebelah petang nanti adalah subjek matematik ataupun dan juga perniagaan pada jam 2.30 petang hingga 3.30 petang, dan diakhiri dengan matematik tambahan dan juga pendidikan syariah Islamiah pada jam 3.45 petang hingga 4.45 petang. Jadi adik-adik mana yang terlepas untuk saya slot kimia ni boleh catch up balik video ni dekat YouTube dan juga Facebook Planet Mahir dan juga My Twitter. Dan untuk slot seterusnya boleh join sekejap lagi, okey?
Alright, kita ada satu soalan daripada YouTube. Cikgu, kalau jawab soalan boleh terus point kah atau tulis intro lagi? Dari Stay Tumi. Dia pakai nama Oh, samaran agaknya. okey, Idina saya boleh jawab kat sini terus ke atau boleh jawab terus kat sini ya? Boleh terus jawab. Okey. So untuk jawab soalan, okey, tadi cikgu dah cakap dah, kimia ni adalah subjek ataupun bukan kimia saja, subjek sains adalah soalan yang berkaitan dengan konsep. So kalau introduction tidak perlu. Contoh dia tanya pasal contoh ikatan kimia. Okey, dia suruh huraikan tentang pembentukan ikatan di antara unsur natrium dan juga unsur klorin contoh. So awak bagi tak perlu awak cakap ikatan kimia bertujuan untuk gini, merupakan terdapat 4 jenis ikatan kimia. So awak menerangkan semua, tak perlu, terus direct to the point. Susunan elektron bagi atom natrium adalah 281. Susunan elektron bagi atom klorin adalah 287. So jawapan tu kena direct to the point terus. Apa yang disoal terus kita terus tunjuk, kita terus jawab kat situ. Tanpa intro-intro, terus jawab. Namakan gas. Okey, proses elektrolisis merupakan gini, tak payah. Untuk esei terutamanya saya tahu pelajar bermasalah sebab dia tak ada point sebab mungkin dari segi pembacaan ataupun dari segi pengetahuan dia kurang menyebabkan pelajar mula, minta maaf saya sebut awak mula melalut. Maksudnya awak dah pergi pada bukan soalan, lain ditanya, lain yang dijawab. Jadi nasihat saya, awak kena jawab direct to the point, dan satu yang bagi guidance kat awak adalah markah. So kalau markah tu keempat adalah 4 poin. Cuma dalam kimia ni saya nak bagi tahu kat awak, bagi soalan yang melibatkan banding beza seperti macam tadi kita tengok asid kuat, asid lemah, heksin, contoh tadi tu kadar tindak balas. So biasanya berpasangan dikira satu. Contoh, asid kuat, X asid kuat, Y asid lemah, baru satu. Okey, baru satu markah. So awak jangan kira asid kuat satu, asid lemah. Oh, saya kira dah bagi 2 poin ni. No, dalam kimia perbandingan dia, kimia ni markah dia kedekut. Dia kedekut. So kalau ada fakta yang melibatkan perbandingan, sepasang itu dikira satu. Okey, so harap dapat menjawab. Okey, kita ambil lagi satu soalan sebab kita mengejar masa kan. Okey, daripada Zakaria Cik bin Abdul Kadir Naufal, dia tanya, cikgu ada tak tip untuk hafal formula kimia? Macam tu. Okey, senang cikgu cakap macam ni lah formula kimia. Okey kan, boleh saya tunjuk skrin sekejap Idina, macam kesian pula pelajar ni tanya. Bolehkah saya share skrin sekejap je? Boleh Okey, saya tunjuk sekejap. Okey. Saya tahu ramai pelajar yang formula pun tak selesai. That's why saya terpanggil untuk walaupun dalam teknik menjawab ini saya cuba highlight perkara ini. Okey, cikgu cuba highlight perkara ini. Okey. Sebab ini adalah basic kita. Jadi yang tanya adakah tips dia? Senang cikgu cakap macam ni, awak boleh nampak. Banyak cas berapa? Banyak cas 2. Banyak cas 2. Cas 1 sikit je. Boleh nampak cas 1 siapa? Okey, cas negatif kita boleh nampak dah. Cas negatif ni okey, 1 dan 2. Cas tak banyak ataupun mungkin awak buat table, awak bagi. Cas plus 1 siapa? Kumpulkan. Cas plus 2 siapa? Kumpulkan. Cas negatif 1 siapa? Kumpulkan. Daripada semua cas ni, okey, awak kumpulkan. Okey, awak kumpulkan buat table. Cas positif 1 kelas. Okey, tutup buku. Mula-mula awak macam ni. Tengok, okey, macam ni cas dia. Okey. Kita dah masa lambat. Kita nak ambil shortcut dah ni. Okey, ni cas dia. Okey, awak tengok. Okey, yang ni tahu dah, yang tahu dah. Okey, awak pun tutup. Awak pun keluar kertas. Plus 1 apa dia? Na plus, K plus, H plus, Ag plus, dan copper 1 ada 1 sebab copper dia transitions element. Lepas tu cas positif 2. Positif 2 siapa? Cuba kumpulkan. Tak apa, rugi. Awak rasa lambat? Lambatnya aku nak ingat, aku nak buat ni. Tak apa, tidak apa. Sebab basic dia adalah kat sini. Basic dia adalah di sini. So itu adalah salah satu cara lah. Okey, untuk awak hafal. Dan kalau boleh tiap-tiap hari tengok. Lepas tu awak tengok bagaimana cara nak buat silang cas. Okey, kalau saya ada YouTube juga berkaitan dengan topik asas ni. Nantilah saya tanya dengan organizer macam mana. Mungkin saya boleh menyumbang bahan tu. Okey, berkaitan dengan yang basic ini. Okey.
Okey, baiklah, dengan terjawabnya soalan tadi, maka berakhirlah sesi seminar untuk subjek kimia kita pada pagi ini. Sekali lagi, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Marlina kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kita. Banyak sekali ya tips-tips dan teknik yang dikongsikan oleh Cikgu Marlina tadi sebagai panduan untuk adik-adik gunakan. Semoga ianya memberi manfaat kepada anda semua apabila menduduki peperiksaan nanti. Sebelum saya akhiri start pada pagi ini, adik-adik jangan lupa untuk like, follow, subscribe dan share semua platform social media kami di YouTube, Facebook, Instagram dan juga TikTok Mahir Tutor dan Planet Mahir. Sekian dahulu daripada saya. Kita akan berehat sebentar sebelum kita ikuti pembentangan subjek seterusnya iaitu Pendidikan Islam pada jam 10.15 pagi. Get some refreshments, stay tuned and see you later. Bye.